ke perkembangan Dewan Rakyat. Antara yang menjadi tumpuan hari ini, status terkini bekalan vaksin COVID-19, juga usaha untuk mengekang penularan wabak berkenaan dalam kalangan ahli parlimen serta langkah kerajaan bagi mengatasi jenayah penipuan cyber. Laporan yang bersama Amirul Hakim Lokman. Silakan Amirul. Terima kasih rakan menyampai ini Munirah nombor 1 di Malaysia. Terus ke laporannya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM mengesan sebanyak 1.3 juta talian prabaya yang didaftar secara meragukan setakat bulan lalu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata sebanyak 920,207 talian itu sudah ditamatkan perkhidmatannya. Manakala 457,645 lagi dikemas kini dengan maklumat yang sah. Tindakan kementerian dalam memantapkan lagi kebijakan dan juga strategi pengesanan alamat protokol internet ataupun IP address itu. Daripada aspek pengawal seliaan industri, SKMM turut menjalankan audit pengesahan data dengan Jabatan Pendaftaran Negara untuk mengesahkan integriti pangkalan data pelanggan talian telefon prabaya untuk memastikan bahawa semua nombor yang aktif disahkan dengan sewajarnya. Ini bagi mengelakkan ia disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan penipuan dan seumpamanya. Tambahnya, kerajaan melalui Jabatan Penerangan juga melaksanakan strategi komunikasi yang terancang bagi saluran platform media sosial rasmi bagi memastikan rakyat mendapat maklumat tepat dan sahih berkaitan penipuan cyber. Selain itu, katanya Jawatan Kuasa Jenayah Cyber PDRM SKMM yang telah ditubuhkan dan digerakkan sentiasa diperkasa bagi menerjui gerak kerja dan tindakan yang lebih strategik dan tersusun dalam membantras jenayah cyber termasuk berkaitan penipuan atau skam. Seterusnya, semua ahli parlimen diwajibkan menjalani saringan COVID-19 setiap 2 minggu selari usaha kerajaan untuk mengekang penularan wabak berkenaan. Teks pemasyuran yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun itu dibacakan oleh timbalannya Datuk Seri Azharina Osman Said sebaik persidangan bermula. Datuk Azhar Azizan berkata arahan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Syam Abdullah semalam. Pentadbiran Parlimen juga katanya akan mengeluarkan notis pemberitahuan dari semasa ke semasa mengenai keperluan menjalani ujian saringan terbabit. Sekiranya ada kes positif di Kompleks Parlimen, pihak Kementerian Kesihatan akan membuat penilaian dengan izin valuation terhadap Standard Operating Procedure dengan izin SOP yang sewajarnya. Perlu diingatkan bahawa apa-apa jangkitan di Parlimen mungkin akan menyebabkan bangunan Parlimen ditutup sekiranya didapati perlu berbuat demikian. Justru semua ahli parlimen dinasihat agar mengehatkan pergerakan ketika berada di dalam dan luar bangunan parlimen sepanjang tempoh persidangan Dewan Rakyat bagi memastikan persidangan dapat dijalankan dengan selamat. Selain ahli parlimen diminta tidak mengadakan sebarang majlis jamuan atau mesyuarat membabitkan kelompok yang besar. Arahan berkenaan terpakai sama ada di dalam premis parlimen atau di luar. Baik, seterusnya harga maksimum yang ditawarkan kepada Malaysia menerusi Pelan Peruntukan Vaksin COVID-19 Global COVAX ketika ini adalah $21 Amerika atau kira-kira RM87.60 bagi setiap satu vaksin. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata rundingan kerajaan dengan COVAX mengenai proses perolehan vaksin ketika ini berada di peringkat terakhir. Apa-apa perkembangan terkini rundingan dengan pihak COVAX bagi penyertaan Malaysia dalam kemudahan tersebut bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Kita masih lagi sedang melihat apakah beberapa klausa dalam perjanjian dengan COVAX itu yang masih perlu diperhalusi lagi, dan kita harap bahawa kita akan dapat menandatangani COVAX facility, penyertaan dalam COVAX facility ini dalam jangka masa yang terdekat. Namun saya ingin jelaskan bahawa COVAX ini hanya sebahagian sahaja daripada keperluan kita untuk mendapat vaksin COVID-19. Sebahagian besar akan kita perolehi melalui rundingan dua hala dengan negara lain ataupun dengan syarikat-syarikat lain.
Tambahnya, perbincangan yang turut membabitkan Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan dan Jabatan Peguam Negara sedang meneliti beberapa klausa perjanjian dalam COVAX. Menurut beliau, bagi tujuan penyelarasan dalam memastikan bekalan COVID-19 diperoleh dengan segera, selamat dan sempurna, Jawatan Kuasa Khas Jaminan Bekalan Vaksin COVID-19 JKJBV telah ditubuhkan melalui persetujuan Jemaah Menteri pada 21 Oktober lalu. Vaksin COVID-19 itu dijangka diperoleh pada suku pertama tahun depan dengan keutamaan diberikan untuk 3% populasi negara. Kelompok pertama itu terdiri daripada petugas barisan harapan meliputi sektor kesihatan dan keselamatan seperti doktor, jururawat, polis, petugas penjara dan imigresen. Dengan itu, sekian saja laporan dari Parlimen. Sidang akan ditangguhkan sehingga esok jam 10 pagi kembali bersama Nik Munirah Nik Hassan di Sri Petang. Sahabat saya, silakan.